أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung kitab Durrus Samin pada menyatakan sifat yang wajib diketahui bagi Allah Ta'ala oleh mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Jadi pada hari ini kita membicarakan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Kita sambung sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga daripada sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, turru adami, yakni kedatangan adam lawan bagi baqa ataupun fana, binasa. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu binasa. Ini sifat mustahil. Ada orang tanya, kenapa kita kena tahu sifat mustahil ini? Sebelum daripada ini kita ada membicarakan, kita ada sebut, jika dikata engkau kerana apa, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu, lazim mustahil lawannya yang kekurangan, maka kerana apa disebut lagi. Jadi kalau ada orang tanya, pengarang kitab ni kata, kalau ditanya, dah kita sebut dah benda yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kenapa kita kena tahu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala? Contoh kita kata apa? Kita kata, dia tu kuat tu. Contoh. Jadi bila kita kata dia tu kuat, maka tak adalah lemah pada dia. Kenapa kita kena tahu juga lemah tu? Itu yang yang dikatakan oleh pengarang kitab ni. Dikata apa? Kalau ditanya orang, bila kita mensabitkan Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang wajib, kerana apa perlu disebut atau diketahui benda yang mustahil, benda lawan dia, kerana apa? Sebab bila dia kuat, dah tentu dia tu tak lemah. Tak payah sebut pun tak apa. Gitu. Kalau orang tanya gitu pada kita. Tak apa, tuan-tuan jangan jawab. Sebab dia dah jawab dah. Saya tolong baca pun. Kan? Gitu. Maka dijawab bahawasanya yang dituntut pada ilmu ini menetapkan segala aqaid atas jalan tafsil, atas jalan perinci. Kita kena tahu satu-satu.
Ya, ilmu usuluddin, ilmu aqidatul aqaid ni, simpulan iman kita kena tahu dengan cara yang teliti. Kita kena betul-betul kita kena tahu. Ya. Kenapa ilmu aqaid ini, ilmu simpulan iman ini kita kena tahu. Kita kena pegang betul. Sebab besar tersalah orang yang jahil pada ilmu ini daripada tersalah jahil dengan segala ilmu yang lainnya. Sebab mudarat dia itu lagi besar. Ya, kalau kita tak faham ilmu akidah ini, dia mudarat lagi besar daripada kita tak faham ilmu fiqh ataupun ilmu yang lain daripada usuluddin. Contohnya dia orang kata dia tak faham macam mana nak semayang, orang kata nak semayang dengan cara yang sempurna. Sekurang-kurangnya kurang pahala. Tapi semayang dia tu sah. Itu dia. Tapi kalau tersalah pada akidah ini, ya, kerana jahil pada barang yang wajib bagi Allah dan mustahil atasnya itu kufur. Boleh jadi kafir. Kalau kita tersalah pegangan kita, ya, kita mensabitkan, menetapkan guru kita, ya, adalah Allah Ta'ala, ya, bersepakat dengan Allah Ta'ala, maka secara tidak langsung kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan guru kita. Jadi dosa syirik ini Allah Ta'ala tak ampun kalau kita tak betul-betul bertaubat. Kalau kita mati dalam keadaan kita mensyirikkan akan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan kafir kita. Itu sebab kita kena betul-betul kita kena faham ilmu akidah. Ya, betul-betul. Contoh macam kita mengaji sekarang ni, sifat mustahil. Apa makna mustahil? Mustahil itu ma la yutasawwaru fi aqlihi wujuduhu. Barang yang tak boleh di akal kita terima ni, benda tu ada. Contohnya, tak, Allah Ta'ala itu musnah, tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala itu musnah, kita juga akan musnah. Dah apa beza kita dengan Allah Ta'ala? Sama-sama musnah. Jadi tak boleh terima Allah Ta'ala itu bersifat dengan musnah, bersifat dengan fana ataupun turul adami, menerima akan ketiadaan. Itu mustahil. Contoh benda yang mustahil kita kata apa? Maknanya kita kena pegang betul ni, ya. Contoh saya cakap, botol ini yang saya selalu buat contoh, botol ini tak ada orang yang buat. Sekarang ni saya cakap botol ini tak ada orang buat. Siapa dia yang sama pendapat dengan saya? Sebab apa saya cakap botol ini tak ada orang buat? Sebab saya datang botol ini memang dah ada. Jadi tak ada orang buat. Agak-agak tuan-tuan sependapat tak dengan saya? Ini yang cakap ni ustaz ni main. Botol ni tak ada orang buat. Pendapat tak sependapat dengan saya kan? Maknanya botol ni ada orang buat kan? Kalau ada orang buat, siapa nama? Siapa nama yang buat botol ni? Pun tak boleh bagi tahu juga. Kalau tak boleh bagi tahu, baik tuan-tuan ikut saya senang. Dan tentu kita ada geng. Kita tuan-tuan nak pegang juga. Maknanya botol ini ada orang yang buat kan? Marilah ustaz ke, baru ustaz ke, tak kira lah kan? Kita tetap pegang botol ini ada orang buat. Mustahil botol ini ada dengan sendiri dia. Itu makna akidah simpulan.
Walaupun yang datang tu jubah 4 lapis sampai tersangkut dekat pagar masjid sekalipun, tuan-tuan tetap juga pegang bahawasanya botol ini ada orang yang menciptakan. Itu makna simpulan iman. Bila simpulan tu tersimpul ni, maknanya kemah, payah nak urai, payah nak terlepas. Kalau ikat gitu mungkin boleh terlepas, kalau dah bersimpul kan. Begitu juga dengan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, kita tak boleh terima. Walaupun mari orang sehebat mana sekalipun, maka kita tak boleh terima menyatakan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Tak boleh terima. Itu kita kata, itu yang kita kena faham betul-betul akidah ni. Sebab kalau kita mati dalam keadaan kita ni diperdaya oleh guru yang mengaku diri dia tu guru, dia kata baik, dia buat contoh gini, la tataharraku bizaratin illa biiznillah. Dia pakai juga ayat Quran, tidak bergerak suatu zarah melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi apa yang bergerak itu adalah dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Betul tak? Jadi dia kata macam aku angkat tangan, maknanya dengan kudrat Allah Ta'ala. Macam kita kederat kita ada kederat. Baik, kederat kita dengan diri kita tu sekali ke asing-asing? Orang kata, Mak kenapa tak pergi kerja? Tak apa, aku dah hantar dah kederat aku pergi kerja. Ada? Tak ada. Bila kita pergi, maka kudrat kita pun pergi juga lah. Maknanya kena sekali. Sebab kudrat adalah sifat. Sifat kena duduk pada zat. Jadi kalau kudrat Allah Ta'ala yang angkat, maknanya zat Allah Ta'ala tu sekali lah dengan saya. Gitu. Tengok dia spin dia pusing gitu. Jadi maknanya dia telah membangsakan diri dia dengan Allah Ta'ala bersekali, bersuatu. Itu makna syirik. Itu yang kita kena betul-betul, kita kena faham akidah. Kita takut ibadah lain kita tu hebat, tapi akidah kita ni mudah diperdaya oleh ajaran-ajaran yang sesat. Itu sebab akidah ni kita mengaji biar betul-betul kita faham. Dan mengaji itu mengajilah dengan mana-mana guru sekalipun. Jangan tumpu pada satu guru. Guru itulah yang okey. Tak ada. Kalau kita selesa, mungkin kadang-kadang guru ni datang, dia punya contoh tu kita usahakan kita nak faham tak. Contoh dia tu pun kita tak pernah tengok contoh dia tu. Contoh bulan bintang tak. Kita usahakan bulan bintang. Kapal terbang yang dia mengata pergi ke bulan tu pun tak pernah tengok. Secara live. Kalau tengok pun dalam TV. Dah macam mana nak tengok bulan bintang? Jadi contoh dia pun apa. Maka kalau kita mengaji banyak guru, guru yang betul lah, maknanya mungkin ada salah satu di antara tu mudah dia punya contoh yang menyebabkan kita faham. Sebab apa? Sebab akidah ni kita kena pegangan di dalam hati kita. Kita takut mari orang yang kelihatan luaran dia tu hebat, maka kita mudah terpedaya. Itu yang kita takut. Dan dia menggunakan ayat Quran untuk menyesat kita juga. Sedangkan maksud dia tu lain, kehendak dia tu lain, tapi dia mentafsirkan mengikut kehendak dia. Sehingga kan dia membangsakan Allah Ta'ala dan diri dia adalah bersuatu, bersekali. Itu jadi syirik. Itu sebab saya beritahu tuan-tuan tak, ustaz ni jangan percaya 100%. Sebab ustaz ni dia orang, dia bukannya malaikat. Yang salah tu salah lah, yang betul tu betul lah kan. Tapi ustaz ni bukanlah tu raya salah semua ni. Ustaz ni orang. Kadang-kadang mungkin dia punya jawapan dia tu
tak kena dengan soalan yang kita tanya pun. Mungkin soalan yang lain. Bulan depan dia nak perbetulkan, kita pula tak datang. Itu yang pegang benda tak betul je tu. Itu maknanya. Jadi itu sebab sebab apa kita kena betul-betul kalau kita tersalah lah. Contoh macam kita tak semayang lah. Kita tak semayang. Orang kata jomlah semayang. Tak apa, pergilah. Kenapa tak semayang? Malas tu. Dosa semayang tahulah tapi malas. Padu takdirlah Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ada harapan dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Ta'ala, maka kekal dalam neraka. Tak ada harapan dah. Walaupun 3 tahun, 3 tahun sekali pergi haji, tiap-tiap tahun pergi umrah sekalipun. Kalau mati dalam keadaan dia mensyirikkan guru dia sama dengan Allah Ta'ala, maka mati dalam keadaan kafir. Terkejut jiran kita yang kafir mati dalam keadaan kafir. Terkejut dia. Dekat dunia pun jiran, dalam neraka pun jiran. Nak buat macam mana dah sama-sama kafir mati. Itu yang tuan-tuan, kita kena perinci satu-satu. Walaupun perkara itu wajib, sifat wajib bagi Allah Ta'ala ataupun kita kena tahu, dan sifat mustahil. Kalau Allah Ta'ala begini, macam mana? Dalam ilmu usuluddin kita boleh pakai perkataan kalau. Kalau Allah Ta'ala begini macam mana? Kalau supaya apa? Supaya menguatkan akidah kita. Dia seumpama kita nak pacak tiang pagar. Orang dulu dah dia ambil pokok-pokok kayu tu dibuat pagar. Maka bila dia korek tanah jadi lubang, maka dia ambil batang pokok tu, dia pacak je. Lepas tu dia goyang-goyang tu, lepas tu dia angkat, dia pacak lagi. Sebab apa? Dia pacak kali kedua. Dia apa ni? Orang Kelantan panggil dia nyak. Gitu. Dia pacak lagi. Padahal yang pertama tu pun dah tegak dah kawan tu. Sebab apa? Sebab dia goyang-goyang, dia angkat, dia pacak lagi tu, dia tekan lagi ke bawah tu, dia masuk lagi kali kedua supaya nak bagi kemas lagi tiang. Begitu juga kita kata kalau Allah Ta'ala lemah macam mana? Kalau Allah Ta'ala binasa macam mana? Bukan makna Allah Ta'ala binasa, tak. Untuk menguatkan akidah kita. Itu sebab kita kena tahu juga sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Bukan kita tahu menyatakan sifat tersebut ada pada Allah Ta'ala, tidak. Kita tahu semata-mata untuk menguatkan akidah kita. Itu sebab dalam ilmu usuluddin kalau itu dibolehkan. Tapi kalau ilmu fiqh tak boleh kita kata kalau. Melainkan perkara yang belum berlaku, itu tak apa. Contoh kita kata apa? Allah, kalau aku pergi kenuri tadi, tengah hari tadi, dah kenyang ke maknya, tak payah dah nak masak lah. Tapi benda tu dah berlalu. Kita menafikan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi kalau benda tu tak berlalu lagi, contoh lepas isyak ni, ada orang panggil tahlil. Ni kalau aku pergi dapat zikir pun dapat, makan pun dapat. Kalau aku tak pergi, balik rumah dah tentu kena masak. Lauk tak ada, sayur tak ada, gas pula habis. Pula dah. Tapi benda tu berlaku, belum berlaku lagi kan. Habis isyak, kawan ajak pergi makan kat kedai. Kenduri pun tidak, balik rumah pun tidak. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik habis itu. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala itu binasa. Lawan daripada sifat baqa, iaitu kekal.
Wajib bagi Allah Ta'ala itu kekal. Kerana kalau Allah Ta'ala itu binasa, maka kita pun binasa juga. Allah Ta'ala pun berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Dan tiap-tiap makhluk ini akan binasa melainkan Allah Ta'ala yang kekal selama-lamanya. Gitu. Dan yang keempat, mumasalatu lil hawadisi, iaitu bersalahan bagi segala yang baru, iaitu lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Mumasalatu lil hawadisi, iaitu bersamaan, serupa dengan yang baharu. Allah Ta'ala dengan makhluk itu sama. Orang kata Allah Ta'ala angin, bumi itu ada, dia kata ada, langit ada, angin ada. Nampak ke tidak? Tak nampak, tapi kita rasa angin dia. Ada tak? Ada kan? Allah Ta'ala tu ada, kita kata ada. Dan orang kata kalau tak nampak mesti boleh rasa dah benda ada. Jadi mustahil. Itu kata lawan bagi mukhalafatul lil ta'ala lil hawadisi, iaitu mumasalatul lil hawadisi. Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Tak sama. Ma khatara bibalika fahuwa halikun. Apa-apa yang terlintas di akal engkau, benda itu bersalahan dengan apa yang kita rupakan. Kadang-kadang kita duduk saja-saja, zat Allah Ta'ala tu macam mana macam ini ke, itu mustahil. Benda yang terupa di akal kita, benda yang terlintas di hati kita, wallahu bi khilafi zalika. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kamu rupakan. Dan kalau sama Allah Ta'ala dengan makhluk, dah apa beza Allah Ta'ala dengan makhluk? Tak ada beza. Itu maknanya. Tapi kita boleh tengok tak zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani Allah Ta'ala? Kita boleh tengok. Ahli sunnah wal jamaah, kita boleh tengok zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayal, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani itu kita boleh tengok di dalam syurga Allah Ta'ala. Kita boleh tengok, oh begini zat Allah Ta'ala, begini sifat ma'ani Allah, oh begini sifat kudrat. Tapi bagaimana keadaan dia? Wallahu a'lam. Itu makna dia. Kita boleh tengok orang kata macam mana zat Allah Ta'ala. Dia kata tak tahu, tapi situlah zat Allah Ta'ala. Kita nak rupa tu tak boleh nak rupa sebab Allah Ta'ala bersalahan dengan apa yang kita rupakan. Selagi mana kita boleh rupakan itu bukan Allah Ta'ala, itu makhluk. Itu makhluk. Itu dia. Maka makna mumasalatu itu seperti bahawa ia berjirim. Mustahil Allah Ta'ala itu berjirim. Dan makna jirim itu yang memenuhi lapang. Mustahil Allah Ta'ala itu sama macam kita. Kita duduk sekadar tubuh kita. Kita mengambil lapang sekadar tubuh kita. Mustahil Allah Ta'ala ada di itu sama macam kita. Mengambil lapang. Dan erti jisim itu perkara yang bersusun 2 jirim atau lebih. Dan mustahil juga Allah Ta'ala berjisim. Bersusun. Zat Allah Ta'ala itu bersusun sebagaimana zat kita. Macam kita ni bersusun. Kaki, perut, dada, kepala, telinga, itu bersusun. Maknanya kita boleh pisahkan.
kepala lain, badan lain. Allah Ta'ala mustahil bagi Allah Ta'ala itu mempunyai zat yang berjisim, yang boleh dibahagi-bahagikan. Artinya tiada Allah berjirim dan yang mengambil qadar lapang, atau ada ia pada arat yang berdiri dengan jirim seperti warna dan gerak dan diam, iaitu sifat sifat yang sabit bagi yang baharu, yang lebih atas zatnya, dan mustahil Allah Ta'ala itu sifat. Sebab kalau Allah Ta'ala itu sifat, macam mana sifat nak duduk pada sifat? Dia tak boleh. Sifat kena duduk pada zat. Contohnya putih. Putih kena duduk pada tiang. Tiang itu zat. Dia tak boleh putih terawam gitu kan. Orang kata apa benda tu? Itulah putih. Tak ada. Sebab putih ni adalah sifat. Contoh bulat. Bulat ini dia tak ada terawam begini tak. Dia kena duduk. Contoh bulat pada botol. Itu. Sebab bulat adalah sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala itu sifat, maka macam mana sifat kudrat nak duduk pada sifat? Tak boleh. Jadi sudah pasti Allah Ta'ala itu adalah zat. Bila Allah Ta'ala itu zat, maka dia ada sifat sifat kudrat, iradah, ilmu hayal, sama' basar dan kalam. Gitu. Atau ada ia pada jihad bagi jirim, seperti di atas atau di bawah, atau di kanan atau di kiri, atau di hadapan atau di belakang. Itu pun mustahil. Maka sekalian itu, sebab depan, belakang, atas, bawah ini, itu adalah sifat makhluk. Macam saya di hadapan tuan-tuan. Sebab saya makhluk. Setiap benda dia mesti ada tempat. Dia mesti ambil tempat sekadar tubuh dia. Contoh macam kita kata gini. Kita kata ikan. Yang selalu saya buat contoh apa? Ikan. Baik, ikan ni kita kata ikan duduk dalam air. Air itu adalah jirim yang latif, jirim yang lembut. Jadi kalau jirim dengan jirim, benda dengan benda, dia tak boleh duduk dalam, tak boleh duduk sekali, tak boleh. Kalau nisbah kefahaman itu betul lah, ikan duduk dalam air. Tapi kalau dari segi usuluddin, ikan itu adalah jirim. Air itu adalah jirim. Mana boleh jirim duduk dalam jirim? Tak boleh. Contoh kita kata apa? Kita kata kita ambillah segelas air. Kita tuang penuh gelas. Maka kita ambil batu, kita masukkan dalam, kita kata apa? Ambil batu masuk dalam air, kan? Kalau masuk dalam air, dah tentulah air itu tidak melimpah. Kenapa air itu dia naik, dia melimpah? Contoh kita kata botol ni kan. Air, kita isi air penuh. Lepas tu kita ambil batu, kita masuk. Agak-agak air itu melimpah ke tidak? Melimpah kan? Gitu. Melimpah. Air itu lebih itu terkeluar kan? Sebab apa terkeluar? Sebab batu dia mengambil sekadar tubuh dia. Jadi yang mana yang kawasan tubuh tu dia akan menolak air tersebut. Sebab apa? Sebab di batu itu adalah jirim yang kasar. Air adalah jirim yang lembut. Begitu juga dengan ikan. Bila ikan tu datang, dia akan sepak air tu.
Betul tak? Dan dia akan ambil sekadar tubuh dia. Jadi kalau nisbah kepada usuluddin, ya, macam kita, ya, kita kata, yang abang, ya, boleh tolong tak abang? Laki kita kata, tolong apa? Tu goreng ikan. Nah, ambil ikan tu, ya, lepas tu masukkan, ya, lepas tu, ya, masukkan celah minyak. Tak terkejut laki kita. Tapi sebenarnya betul. Bila ikan tu masuk, dia akan sepak tu seminyak tu dia naik. Betul tak? Sebab apa? Sebab ikan tu dia mengambil ruang sekadar tubuh dia. Jadi minyak tu dia duduk celah ikan. Begitu juga dengan air. Dengan ikan tu. Ikan bukan duduk dalam air. Ikan duduk celah air. Sebab air adalah jirim. Ikan juga adalah jirim. Air adalah jirim yang latif, jirim yang lembut. Macam kita lah. Ruangan kita ni penuh dengan udara. Bila kita datang, kita akan menyepak udara tu dan kita ambil sekadar tubuh kita. Jadi kita duduk celah udara. Begitu juga dengan ikan. Ikan duduk celah air. Bukan ikan duduk dalam air. Kan? Nampak muka macam faham. Nak ceritanya Allah Ta'ala itu bukanlah sifat. Allah Ta'ala itu jirim, dan jirim zat, dan zat tidak boleh duduk pada zat. Cuma yang boleh duduk pada zat hanyalah sifat. Ya. Jadi nak ceritanya Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Ya, tak serupa dengan makhluk. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu di atas. Sebab atas bawah ini, ya, adalah sifat makhluk. Atas bawah celah, adalah sifat makhluk. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala di atas dengan makna faham atas yang kita faham, maka Allah Ta'ala dengan kita lebih kurang sama. Kita duduk atas kapit. Sebab atas bawah ni sifat jirim, sifat benda. Jadi mustahil Allah Ta'ala sama dengan jirim, sama dengan benda. Okay. Dan kita kata macam kita Ar-Rahmanu ala arsy istawa tu. Ya. Tuhan yang bermula Ar-Rahman di atas arasy bersemayam. Atas tu macam mana? Kaifiyatun majhul. Atas tu pun kita tahu keadaan dia macam mana. Bukan yang kita faham macam orang yang ada monyet. Panjat atas kan. Maka monyet pun monyet tu pun panjat pokok naik kata. Bukan atas macam tu. Atas kafiat tu, atas tu pun kita pun tak faham atas tu macam mana. Bukan sebagaimana yang kita faham atas, atas di bawah, bukan. Kaifiyat tu majhul. Keadaan atas tu pun kita jahil. Cuma kita beriman saja dengan ayat Al-Quran Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kita tanpa kita bahaskan. Itu dia. Sebab bila kita takut kita tersalah bahas, maka kita faham sebagaimana atas yang kita maksudkan. Atas sebagaimana kita duduk atas kapet, begitu. Kursi itu pun
Kursi tu pun kita pun tak tahu bagaimana keadaan kursi. Arash, kursi, kita tak tahu. Bukan kursi macam kita ada kursi ni. Orang kata Allah Ta'ala duduk atas langit, atas arash. Tu tengok kursi dia pun ke atas lah. Kan? Jam gitu. Nak. Itu sebab kursi ke atas. Bukan kursi yang kita faham kita duduk atas kursi, tuan-tuan. Kursi itu pun kita tahu keadaan dia itu macam mana. Jangan kita menisbahkan Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Itu yang kita kena pegang betul-betul, tuan-tuan, bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi depan, belakang, atas, bawah itu mustahil bagi Allah Ta'ala, kerana jihad itu adalah sifat bagi makhluk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka misal pada af'al itu seperti mengadakan dan mengadamkan dan menjadikan dan memberi rezeki. Dan misal pada hukumnya itu seperti mewajibkan sesuatu dan mengharamkan, maka adalah gharad, yang tujuan pada keduanya itu atas Allah Ta'ala mustahil, kerana yang berkehendak mengambil gharad di dalam keduanya menunjukkan kekurangan. Maka hendak menyempurnakan dia, dan Allah Ta'ala terkaya daripada segala yang tersebut itu. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu, iaitu pada afal itu, bila dia mengharamkan sesuatu perkara, dan juga dia menyuruh sesuatu perkara, macam Allah Ta'ala suruh aqimus solat, dirikanlah sembahyang, bukanlah perintah dia, kewajipan dia dan pengharaman suatu perkara itu untuk menaikkan martabat dia. Beza dengan kita. Kita buat sesuatu untuk menaikkan diri kita. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa mengambil faedah. Kita kalau tolong orang, sebab kita nak balasan. Ni bila aku dah belanja dia ni, akan datang, senang dia nak belanja aku. Tu dia. Kan? Tapi Allah Ta'ala suruh kita semayang, suruh kita puasa, suruh kita meninggalkan perkara maksiat tanpa mengambil faedah kebesaran. Sebab Allah Ta'ala memang dah besar. Memang ketinggian dia tu memang dah tinggi dah. Tak perlu kepada, kalaulah kita ni tak semayang, semua pakai tak semayang, baikot pun tidak menjatuhkan martabat Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan kelima, alla yakuna qa'iman bi nafsihi, bahawa tiada berdiri ia, yakni tiada ada ia dengan sendirinya ini, lawan bagi qiyamuhu bi nafsihi, seperti bahawa ada ia sifat yang berdiri dengan zat, atau ada ia berkehendak kepada mukhassis, artinya fa'il. La alla yakuna qa'iman bi nafsihi, mustahil bagi Allah Ta'ala itu ada Allah, bahawasanya tiada ada dengan sendiri dia. Itu mustahil. Maknanya ada orang yang menjadikan Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab bila kita kata ada Allah Ta'ala itu bukan dengan sendiri dia, maka menyebabkan dur dan juga tasasul. Dur apa? Dur maknanya pusingan. Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C, Tuhan C pun boleh jadikan Tuhan A, sebab dah sama-sama Tuhan. Ini maknanya roda, pusingan. Ataupun tasasul. Bukan tasasul tak, tasasul maknanya berantai.
Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C, Tuhan C jadikan Tuhan D. Penyudah tak tahu siapa dia Tuhan. Itu yang bila tengok benda pelik tu, kira ini je lah Tuhan, dah pening dah. Kan? Itu yang jadi gitu. Jadi kalau Allah Ta'ala ini ada zat yang lain yang menjadikan dia, maka itu mustahil. Maknanya ada zat yang setanding dengan dia. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu, "Lau kana fihima alihatani la fasadata." Kalau ada dua je Tuhan, osahkan 5, 6, dua je. Fihima, di muka bumi ini, la fasadata, nescaya hancur di muka bumi. Itu makna mustahil. Mustahil tak boleh terima oleh akal kita bahawasanya ada zat yang lain yang setanding dengan zat Allah Ta'ala. Lawan bagi qiyamuhu binafsihi, ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi tak boleh terima. Kalau kita kata ada Tuhan yang lain, maka membawa kepada tak ada satu di Tuhan. Dah sama-sama Tuhan. Tuhan ni jadikan Tuhan ni, Tuhan satu lagi jadikan Tuhan satu lagi. Maka Tuhan satu lagi pun boleh juga jadikan Tuhan yang mula-mula tadi. Sebab sama-sama Tuhan. Itu mustahil. Dan kalau lebih daripada satu Tuhan, maka hancur habis muka bumi ni. Itu sebab ketua dia tak boleh ramai. Tak boleh ramai gitu. Begitu juga kebanyakan berlaku perceraian rumah tangga sebab bini pun nak jadi ketua. Itu yang masalah. Jadi hancur habis rumah tangga. Yang lelaki kata, aku ni ketua keluarga. Bini kata, tak, semua benda ni aku yang bayar. Kereta aku bayar, rumah aku bayar. Kamu bawa kereta je. Jadi dia pun nak jadi ketua. Jadi hancur habis yang anak-anak ni. Hani pun nak dengar, Hatu pun nak dengar. Hani kata jangan buat, Hatu kata buat. Itu maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Itu maknanya ada Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Jadi bila kita tengok, mustahil Allah Ta'ala itu ada zat lain yang menjadikan dia, yang membawa kepada dua-dua lemah. Dah sama-sama Tuhan. Contoh macam Tuhan A jadikan benda. Maka kalau Tuhan B, kalau dia jadikan benda yang sama, maknanya tahsilul hasil. Dia mengadakan benda yang ada. Lemah lah. Jadi kalau dia lemah, membawa kepada yang mula-mula tu pun lemah. Sebab apa? Sama-sama Tuhan. Itu maknanya mustahil. Tak boleh terima bahawasanya wujud Allah Ta'ala ini ada zat yang lain yang menjadikannya. Itu mustahil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan yang seterusnya, alla yakuna wahidan, bahawa tiada ia esa. Ini pun kita dah bahaskan tadi. Maknanya bahawasanya Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, itu mustahil. Yang kelima, ada Allah Ta'ala, tak boleh terima oleh akal ada Allah Ta'ala, ada zat yang lain. Dan yang keenam, bahawasanya Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Dan Allah Ta'ala kata kalau lebih daripada satu, hancur. Dan yang seterusnya, yang ketujuh, ajzu an mumkinin lemah atas menjadikan perkara mungkin, iaitu makhluk, lawan bagi kudrat. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini
ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan, kelemahan dari saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.